Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih lagi diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam program Al-Quran Sahabatku, dan insya-Allah tahsin surah yang berikutnya pada hari ini ialah surah Al-Ikhlas. Insya-Allah kita telah hampir kepada penghujung dan hari ini kita dah masuk surah Al-Ikhlas. Insya-Allah beberapa minggu lagi kita akan selesai program siri Al-Quran Sahabatku ini. Dan terlebih dahulu kepada sesiapa yang sedang mendengar sekarang ini, boleh tulis di ruangan komen bagaimanakah kualiti audio dan juga video di tempat anda, sama ada baik ataupun tidak, untuk memudahkan pihak kami dan juga kru untuk set up balik kalau ada kekurangan di pihak kami. Dan jangan lupa yang sesiapa yang belum lagi like di page kami, page Masjid Al-Muktafi Billah Shah di Facebook, boleh like sekarang, dan juga subscribe kami punya channel di YouTube, iaitulah TV MAMBS, dan anda juga boleh mendapati sebarang makluman aktiviti program di Instagram kami mambs.kt, dan sebarang makluman mengenai apa yang kami laksanakan di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini, tuan-tuan juga boleh dapatkan maklumat tersebut di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Jangan lupa like dan teruskan share juga kita punya live pada hari ini ke semua grup yang anda ada. Share terlebih dahulu, insya-Allah. Semoga ramai lagi yang akan dapat manfaat bersama pada hari ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan teruskan tahsin surah pilihan kita pada hari ini, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang sering kita baca dalam solat hajat, dalam solat-solat sunat kita. Hari ini kita tahsin surah ini, insya-Allah. Mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu, dan kemudian kita akan lihat satu persatu ayat demi ayat yang mana kesilapan yang sering dibacakan dalam kalangan kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat pada ayat yang pertama. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut, insya-Allah. Kita baca lagi sekali, satu ayat demi ayat. Untuk ayat pertama ini saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, pada ayat yang pertama ini, okey, pertama sekali pada kalimah qul. Pada kalimah qul. Pada kalimah qul ini adanya lam yang sukun. Lam yang mati, bertanda mati. Jadi bacaan kita, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hendaklah kita zahirkan ataupun jelaskan bunyi huruf lam ini. Kerana kebanyakan kita bila membaca dalam surah Al-Ikhlas ini,
dia tinggalkan sukun bagi huruf lam. Ramai yang baca ku huwallah. Dia bukan ku huwallah, qul. Ada lam yang sukun. Pegang dulu lam itu. Okey, sukunkan dulu huruf lam. Qul. Begitu. Qul. Okey, dan sebelum huruf lam yang sukun ini adalah huruf qaf. Bukannya huruf kaf. Kalau kaf, dia akan bunyi kul. Kalau kul, maksudnya makanlah. Kul. Kalau qaf, qul. Katakanlah. Lari maknanya tu tuan-tuan. Okey. Jadi bezakan huruf qaf dan juga huruf kaf. Jangan dibaca dengan kul. Tapi dibaca dengan qul. Dengan huruf qaf. Kemudian zahirkan huruf lam ini. Baik. Kemudian pada kalimah huwa. Baik, ramai juga dalam kalangan kita silap membaca pada kalimah ini, dia membaca bunyi huwa. Qul huwallah. No, bukan huwallah. Waw berbaris di atas bunyinya wa, bukan wa. Boleh? Jangan dibaca qul huwallah. Dia sama juga macam kita bacaan doa kan. Last sekali itu kita selawat ke atas Nabi. Wa sallallahu ala. Bukan wa sallallah. Bukan la. Wa salla. Hati-hati dalam bacaan kita kan. Jadi di sini, bila kita sebut kalimah huwa, maka hendaklah bunyinya huwa. Bukannya huwa. Saya bagi contoh. Qul huwallah. Bukan huwallah. Boleh? Dan kalimah Allah ini merupakan lafzul jalalah, dibaca dengan tebal. Kerana sebelum kalimah ini adanya huruf waw ataupun huruf yang berbaris fathah. Yang berbaris di atas. Maka apa sahaja huruf yang berbaris di atas ataupun berbaris di hadapan sebelum kalimah Allah, maka kalimah Allah lafzul jalalah hendaklah dibaca dengan tebal. Sekiranya huruf tersebut berbaris di bawah kasrah, maka hendaklah dibaca nipis bagi kalimah Allah. Okey. Jadi bacaannya ialah qul huwallahu, bukannya huwallah. Okey, kemudian pada kalimah ahad. Kalimah ahad. Yang pertama sekali adanya huruf ha, bukannya huruf ha. Huruf ha berada di pertengahan halqum. Aha, bukannya aha. Okey, pastikan beza ha dengan huruf ha. Kalau ha, tempat keluarnya ialah di pangkal halqum. Huruf ha di pertengahan halqum. Beza tu tuan-tuan. Saya bagi contoh perbezaan bunyi huruf ha dan juga huruf ha. Ha. Okey. Ha. Ha. Itu bezanya. Boleh? Kita boleh juga guna formula yang pernah saya sebut sebelum ini. Formula untuk kita memperbetul makhraj huruf dalam Al-Quran. Okay, contoh saya bagi huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mani, han, hani, ha. Ha. Kalau ha yang simpul. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mani, han, hani, ha. Itu bezanya ha dan juga huruf ha. Baik, dan di hujung kalimah ahad ini adanya huruf dal. Huruf dal merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Dan disebabkan kita waqaf di sini, maka huruf dal yang asalnya berbaris dua di hadapan, maka kita sukunkan dia. Kita waqaf di sini,
maka dia jadi qalqalah di sini. Qalqalah apa tuan-tuan? Iaitulah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okey. Jadi hendaklah diberikan sifat qalqalah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Bunyi lantunan pada huruf dal ini. Ahad. Okey, boleh. Okey, kita terus pada ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Allahus Samad. Allahus Samad. Okey, pada ayat yang kedua di sini, lihat pada kalimah Allah, lafzul jalalah. Lihat pada kalimah Allah. Bila nak sebut kalimah Allah ini, bunyi pada awal ialah A. Bukannya O. Okey. Ini hamzah wasal di sini. Okey, kita nak sebut kalimah Allah ini dengan bunyinya A. Di baris atas di sini. A. Jangan dibaca dengan O. Ramai juga yang membaca dengan O, terutama sekali pada takbiratul ihram dalam solat kita. Allahu Akbar. Kenapa Allah? Bukannya Allah. Allah. Itu baru tepat. Allah. Allahu Akbar. Bukannya Allahu Akbar. O. Jadi O. Begitu juga dalam surah Al-Ikhlas ini. Jangan dibaca dengan Allahus Samad. Allah bukan Allah. Allahus Samad. Allahus Samad. Dan di sini juga adanya huruf dal lagi, iaitulah qalqalah kubra. Berikan lantunan sifat huruf dal yang qalqalah ini. Sebut betul-betul. Allahus Samad. Allahus Samad. Okey, di sini adanya huruf sad, adanya hukum di sini alif lam syamsiyah ataupun disebut idgham syamsi. Hendaklah dimasukkan terus ke dalam huruf sad ini. Allahus. Allahus. Hilangkan alif lam pada bacaan kita kerana hukum di sini ialah idgham syamsi. Allahus. Allahus Samad. Okey, dan qalqalah pada hujung ayat. Baik, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sekiranya kita ingin sambung bacaan kita ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, hati-hati juga di sini kerana pada kalimah ahad pada ayat yang pertama ini adanya huruf dal yang berbaris dua di atas. Dan pada ayat yang kedua di awal ayat adanya kalimah Allah lafzul jalalah, yang mana di sini adanya hamzah wasal. Kaedahnya bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka hendaklah diletakkan nun yang kecil berbaris di bawah. Nun yang kecil berbaris di bawah. Sebenarnya istilah meletakkan nun itu, hakikatnya tuan-tuan, nun tersebut telah ada di dalam tanwin ini sebenarnya. Bila sebut tanwin, dalam tanwin itu memang dah ada nun. Tapi bila kita mendengar ada guru-guru sebut hendaklah diletakkan nun yang kecil, sebenarnya nak beri mudah faham, nak beri mudah nampak. Hakikatnya memang nun tu dah ada, tak perlu letak pun. Memang dah ada nun dalam tanwin itu. Nama pun tanwin. Okey? Jadi untuk mudahkan kita baca, untuk mudah kita faham, maka disebut kita letakkan nun yang kecil berbaris bawah. Okey, nun yang kecil berbaris di bawah. Asalnya nun itu tidak ada baris. Dan kita letak nun tersebut berbaris di bawah. Kenapa baris bawah? Soalannya, kenapa tak letak baris atas? Kenapa tak letak baris depan? Okay. Jawabnya, para ulama mengatakan kerana huruf yang berbaris bawah ini bukan huruf. Baris bawah itu adalah baris yang mudah untuk kita sebut. Ringan. Senang. Jadi dipilih baris bawah ini kerana senang untuk dibaca. Kalau baris atas kita kena buka. Kalau baris depan kita kena muncung. Kalau baris bawah dia simple je tuan-tuan. Makna kita kena senyum sikit je. Untuk baris bawah ni.
Jadi nak banding baris atas dengan baris depan, lebih sukar nak berbanding dengan baris bawah. Baris bawah. Jadi sebab itu huruf nun yang kita kata letak nun kecil itu hakikatnya memang dah ada pun dalam tanwin. Kita letak baris bawah kerana baris bawah lah dia konsisten. Istilah guru saya sebut adalah konsisten. Konsisten, bacaannya ringan, mudah untuk kita sebut. Okey, contoh saya bagi. Kalau kita nak sambung ayat satu dengan ayat yang kedua, bunyinya ialah Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi kalimah Allah bila nak sambung dia akan jadi nipis kerana huruf nun kita dah bagi baris bawah. Okay, kita dah baca dengan baris bawah, maka kalimah Allah ni dia jadi nipis. Nillah. Ahadunillah. Okey, ahadunillah. Saya baca lagi sekali kalau kita nak sambung, nak wasal ayat satu dengan ayat yang kedua. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Begitu. Okey. Ahadunillahus samad. Dan di sini adanya qalqalah lagi, qalqalah kubra. Baik, kita teruskan lagi. Pada ayat yang ketiga, saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Lam yalid wa lam yulad. Lagi sekali. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Di sini adanya hukum berkait dengan mim yang sukun. Mim sukun ataupun mim mati kita panggil. Mim yang sukun ini bertemu dengan huruf selain huruf mim dan juga selain huruf ba. Okey. Dengar saya sebut lagi sekali, faham betul-betul. Bagi hukum mim yang sukun ini, tuan-tuan, apabila mim sukun bertemu, apa maksud bertemu? Adalah huruf selepasnya. Maknanya adanya mim sukun bertemu, maksudnya huruf selepasnya adalah huruf selain mim dan juga ba. Maksud selain mim dan juga ba ini adalah bukan huruf mim, bukan huruf ba. Ada bertemu dengan huruf ta, bertemu dengan huruf tha, bertemu dengan huruf jim, bertemu dengan huruf kha, bertemu dengan huruf dal, bertemu dengan sin, shin, huruf qaf, kaf dan sebagainya selain mim dan ba. Ingat, hukumnya ialah izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar ni ada banyak cabang. Ada izhar halki, ada izhar mutlak, ada izhar riwayah. Macam-macam lagi izhar. Ni dipanggil izhar syafawi. Okey. Selain daripada mim dan ba, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Bila sebut izhar, apa sahaja hukum berkait dengan izhar, maka hendaklah dibaca dengan jelas. Okey, dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang, dibaca dengan nyata. Nama pun izhar. Izhar ni maksudnya zahir. Zahir ni benda yang terang, benda yang jelas, benda yang nyata. Jadi kita nyatakan bunyi huruf mim yang sukun itu bila mana kita bertemu dengan huruf selain mim dan juga ba. Jadi bila kita nak baca, tuan-tuan, lam, jelas bunyi mim yang sukun itu. Lam ya. Lam ya. Lam ya. Kalau tak jelas bunyi mim yang sukun ini, dia akan jadi la ya. La ya. Itu tak jelas. Bunyi mim yang sukun. Lam ya. Lam yalid. Lam yalid. Tapi jangan putus. Kalau putus dibimbangi menjadi saktah. Kalau putus, ada yang baca lam yalid. Lam yalid. Itu seolah-olah kita hampir kepada saktah. Lam yalid. Itu tak tepat, tuan-tuan. Huruf bila berkait dengan hukum izhar ini, dia sebenarnya ada bunyi dengung, tapi sedikit sangat. Sebab tu bila kita baca lam ya, ada dengung di situ. Tapi tidaklah keterlaluan ataupun tidaklah kuat dengungnya. Dia ada juga dengung, tapi sedikit sangat bunyi dengung. Lam ya. Kalau kita nak mengatakan hukum izhar ini tanpa dengung, okey, tanpa dengung tak berapa tepat. Kalau tanpa dengung, kita akan baca lam ya. Jadi putus di situ.
dan dibangi menjadi saktah. Dan sebenarnya juga huruf mim itu adalah huruf khayshun, huruf yang berada di hidung. Mana mungkin kalau huruf yang berada di hidung, huruf mim, ya memang huruf mim juga huruf yang berada di syafatain, dua bibir. Dan dia juga huruf khayshun, huruf mim dan juga huruf nun. Huruf yang berada di hidung, sifat dia tu memang dah dengung dah sebenarnya. Mana mungkin kalau kita mengatakan tanpa dengung berkait dengan hukum izhar. Sebenarnya adanya dengung tapi sedikit sangat. Itu yang guru kami katakan. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita lihat pada kalimah yalid, adanya huruf dal. Dal yang sukun. Okey, dal yang sukun sama seperti mana kalimah ahad, as-samad di sini. Di sini adalah qalqalah. Tapi qalqalah di sini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Lam yalid, bunyi qalqalah. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad wa lam yulad. Sama juga mim yang sukun bertemu dengan huruf ya di sini. Sama seperti di sini lam yalid, mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik. Dan di sini juga ada huruf dal yang sukun, maka hendaklah dibaca dengan qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dibaca dengan qalqalah. Baik, kita teruskan ayat yang terakhir insya-Allah. Ayat yang keempat. Saya baca terlebih dahulu tuan-tuan, ikut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, mim yang sukun bertemu dengan huruf ya. Sama juga seperti mana walam yulad. Mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan juga ba, maka hukumnya ialah izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik. Selesai di sini. Kemudian yakul lahu, adanya huruf nun yang sukun bertemu dengan huruf lam. Nun yang sukun bertemu dengan huruf lam. Di sini hukumnya ialah idgham. Idgham dia ada dua. Satu idgham bila gunnah, satu idgham bil gunnah. Okey, idgham ni saya kata sebut dua tadi ni berkait dengan hukum nun yang sukun lah. Kalau sebut idgham banyak lagi lah. Ada idgham mithlain, ada idgham syafawi, ada idgham macam-macam lagi berkait dengan idgham. Ada idgham syamsi dan sebagainya. Jadi di sini berkait dengan nun yang sukun ada dua. Satu idgham bil gunnah, satu lagi idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah bila mana huruf nun yang sukun ataupun tanwin bertemu. Idgham bil gunnah bila mana nun yang sukun ataupun tanwin bertemu dengan empat huruf, iaitu huruf ya, huruf waw, huruf mim dan juga huruf nun. Itu dibaca dengan dengung. Adapun satu lagi idgham bila gunnah. Idgham dibaca dengan tidak dengung. Dia memasukkan tapi dibaca dengan tidak dengung. Adanya dua huruf, iaitu huruf ra dan juga huruf lam. Di sini kita bertemu dengan huruf lam tuan-tuan. Huruf lam ialah salah satu daripada huruf idgham bila gunnah. Maka hendaklah kita membacanya dengan tanpa dengun. Kita memasukkan apa dia? Memasukkan nun yang sukun ini ke dalam huruf lam, tetapi tidak dibaca dengan dengun. Sebab itu kita membacanya walam yakul lahu. Sebenarnya ada huruf nun tapi kita dah memasukkannya ke dalam huruf lam ini. Dan kerana hukumnya idgham bila gunnah, kerana nun yang sukun bertemu dengan huruf lam. Okey, selesai. Kemudian pada kalimah lahu, di sini hukumnya ialah maksilah sughra. Maksilah sughra. Maksilah sughra ini berkait dengan hukum hak dhamir. Hak dhamir ni tuan-tuan dikasihi oleh Allah, apa maksud hak dhamir? Iaitulah hak merujuk kepada kata ganti nama. Okey, kata ganti nama. Di sini di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ganti nama bagi Allah hu. Okey. Jadi di sini tuan dikasihi oleh Allah, bila sebut hak dhamir, adanya hak dhamir,
untuk dijadikan maksilah sugro ataupun kubra, dia kena tengok pada syaratnya. Syaratnya mestilah berada di antara dua baris yang dua huruf yang berbaris. Syaratnya ialah mesti berada di antara dua huruf yang berbaris. Apa maknanya? Sebelum huruf ha huruf berbaris, selepas huruf ha pun adalah huruf yang berbaris. Kalau cuba kita lihat di sini, adanya huruf ha, sebelum huruf ha ini adalah huruf lam. Lam huruf yang berbaris di atas. Dan selepas huruf lam adanya huruf kaf. Kaf berbaris di hadapan. Dua-dua huruf yang berbaris. Maka syarat menepati pada syaratnya, hukumnya di sini ialah mad silah sughra. Mad silah sughra. Sebab tu dia diletakkan waw yang kecil ini untuk menandakan mad silah sughra. Berapa harakat? 2 harakat. Kalau mad silah kubra boleh dibaca dengan 2, 4 atau 5 harakat. Sama seperti mana mad jaiz munfasil. Baik. Selesai. Dan kita lihat pada kalimah kufuwan ahad. Di sini adanya tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Okey, dalam hukum nun yang sukun ataupun tanwin, ini tanwin bagi dua di atas ini bertemu dengan hamzah, hukumnya ialah izhar halqi. Izhar halqi. Kenapa dipanggil halqi? Kerana huruf hamzah ini adalah huruf yang keluarnya daripada halqum. Huruf halqum ada berapa tuan-tuan? Ada 6. 1 huruf hamzah, 2 huruf ha, 3 huruf ain, 4 huruf ha, 5 huruf kha, 6 huruf ghain. Ada 6 huruf di sini, 6 huruf halqi di sini. Bila mana nun yang sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf halqum ini, maka hukumnya ialah izhar halqi. Baca dengung ke tak dengung? Ada dengung tapi sedikit sangat. Dia yang paling penting adalah dibaca dengan jelas, terang dan nyata. Terang dan nyata jelas itu apa dia? Nun yang sukun ataupun tanwin. Contoh di sini bila kita baca kufuwan kufuwan, jelaskan bunyi huruf waw yang berbaris 2 di atas ini. Okey, kufuwan kufuwan boleh. Dan tidaklah dibaca dengan kufuwan itu salah bacaannya. Okey, kufuwan dan seterusnya yang terakhir pada kalimah ahad, sama juga seperti mana pada ayat yang pertama ini, hendaklah jelaskan bunyi huruf ha dengan betul. Kemudian huruf dal yang sukun ini kerana kita waqaf, hendaklah diberikan sifatnya qalqalah dengan sempurna. Ya, qalqalah kubra di sini. Ahad, bunyi ahad. Ahad sama seperti mana ayat yang pertama yang telah kita jelaskan sebelum ini. Baik. Kita dah selesai untuk surah Al-Ikhlas hari ini tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah. Untuk rasa seronok lagi, marilah kita membaca sekali lagi secara bersama-sama daripada awal sampai ke akhir insya-Allah. Untuk lebih detail lagi, untuk lebih nampak lagi kat mana kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, dan kita pun sendiri mungkin melakukan kesalahan yang sama, dan mungkin selepas ini kita dah tahu dah kat mana silap, mungkin selepas ini kita dapat betulkan dan dapat membaca dengan baik, dengan sempurna insya-Allah. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Okey, kita sambung ayat 1 dan juga ayat yang kedua. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dah selesai tuan-tuan untuk hari ini pertemuan kita berkait dengan surah Al-Ikhlas, dan saya tetap mengharapkan tuan-tuan sentiasa mengulang kaji apa yang telah kita belajar, kita dah sebut sebelum ini, dan sama-samalah kita perbetulkan bacaan dalam Al-Quran, terutamanya dalam solat kita, surah Al-Fatihah, dalam keadaan kita inginkan solat kita, ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan bacaan yang kita cuba perbaiki setiap minggu ini,
Mudah-mudahan menjadi hujah di hadapan Allah SWT adanya usaha kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, usaha kita untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna. Mudah-mudahan setiap apa yang kita belajar ini Allah berkati insya-Allah mudah-mudahan, dan saya mengharapkan kepada tuan-tuan para pendengar yang sentiasa setia dengan program Al-Quran Sahabatku ini, kita hanya buat live sekadar teori yang boleh kami berkongsi dengan tuan-tuan. Apapun harapan saya kepada semua, carilah guru untuk bertalaqi, carilah guru untuk tuan-tuan memperdengarkan bacaan, untuk mendapat pengiktirafan daripada guru terhadap bacaan kita. Betulkanlah balik di hadapan guru-guru bagaimana sebutan yang sempurna, bagaimana. Sekadar teorinya kita boleh berkongsi di sini secara langsung, secara live di page Facebook Masjid. Tetapi secara praktikalnya, tuan-tuan pergilah berguru untuk dapatkan bacaan yang sempurna seperti mana datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira setakat ini saja pertemuan kita untuk hari ini. Semoga sesiapa yang mendengar pada hari ini berada dalam keadaan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Moga kita bertemu lagi pada minggu hadapan dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Falaq insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.